السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين برحمة منك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini menyambung siri kuliah pengajian kita menggunakan kitab koleksi kisah ulama silam yang kaya dengan pendidikan akhlak Rasul mulia, umat mulia, akhlak mulia. Pagi ini kita sambung pada bab yang berikutnya, bab yang ke-14. Bab yang ke-14 yang bertajuk rahsia hidup sihat. Tokoh yang akan kita ceritakan pada kali ini adalah satu orang pakar fiqh dalam mazhab Syafi'i yang beliau hidup pada abad yang ke-5 Hijrah. Dan beliau merupakan satu orang tokoh yang banyak mengarang kitab, banyak menulis kitab, dan salah satunya ialah sebuah buku kecil yang bertajuk Ghayatul Ikhtisar yang masih menjadi rujukan sehingga hari ini. Dan kitab ini disyarahkan oleh ramai di kalangan para ulama seperti Syekh Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar, dan juga Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab Al-Ikhna' fi Halli Alfaz Abi Syuja'. Tokoh ini ialah Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani dan terkenal dengan panggilan Abi Syuja'. Jadi kita yang mengaji fiqh Syafi'i ini kenallah nama-nama ulama-ulama, tokoh-tokoh fiqh di dalam mazhab Syafi'i. Matan Abi Syuja' kalau kita bisa dengar. Dan Syekh Ibrahim Al-Bajuri berkata beliau adalah satu imam dan ahli ibadat yang soleh. Adalah imam, ahli ibadat, soleh, dan ilmu dan kesolehannya itu terkenal sehingga di pelosok negeri terkenal dengan kehebatan, kealiman dia, kesolehan dia terkenal. Orang kenal bahawa dia ni satu orang tokoh yang hebat, yang alim, yang soleh. Dan beliau pernah menjawab jawatan sebagai satu orang qadhi dan juga wazir. Wazir ni makna menteri. Sekian lama. Namun akhir hayat dia, beliau meninggalkan semua itu lalu berzuhud dan mengabdikan diri di Masjid Nabawi. Dia tinggal semua benda tadi, menteri ke, qadhi ke, semua dia tinggal jawatan tadi. Dan beliau memilih untuk mengabdikan diri di Masjid Nabi. Setiap hari, apa yang dia buat di Masjid Nabawi? Dia sapu lantai. Daripada satu orang menteri, qadhi,
Ditinggal semua tadi, dia jadi zuhud. Dan bila dia duduk di masjid Nabi, kerja dia apa? Beliau menyapu lantai masjid, cuci masjid. Dan apa lagi dia buat? Menyalakan lampu. Dan juga dia menjaga makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pekerjaan dia seharian Abi Syuja' tadi, sehinggalah dia wafat pada tahun 488 Hijrah. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiahnya menceritakan bahawa usia Imam Abi Syuja' sangat panjang. Usia dia panjang, iaitu mencecah sehingga 160 tahun. Hari ini siapa hidup 160 tahun? Tak ada, tuan-tuan. 100 tahun pun jarang kita jumpa. Tu pun dah tak larat dah. Mata tak nampak, tak larat berjalan, tak boleh nak urus diri dah. 100 tahun. Dia ke 160 tahun usia umur yang panjang. Walaupun dia ni sangat tua, dah 160 tahun, namun tidak ada satu pun anggota tubuh badannya yang rosak. Kita tak sampai 60 tahun ni, macam-macam penyakit mai berapa rangkai dah, bukan 3 serangkai, 10 serangkai sekali mai dengan kita, tuan-tuan. Macam-macam penyakit. Tubuh badannya jadi rosak kerana penyakit-penyakit yang datang tadi. Tapi Imam Abu Syuja' walaupun pada usia 160 tahun sihat, tubuh badannya tak rosak. Pendengarannya bagus, nampak elok, penglihatan dia dan ingatannya tetap sihat seperti orang muda. Kita dah masuk 60 tahun ni, mata pun dah tak nampak dah. Kan 60 tahun, muda-muda dah tak nampak dah. Pakai cermin mata dah. Tak nampak, pendengaran pun tak dengar dah. Orang panggil, pak, ya dia buat main, dia buat keluar kapak dekat kita. Sebab apa? Dengar goleng. Kan? Dia jadi lain dah. Tak berapa nak dengar, mata tak nampak, ingatan pun jadi lupa dah. Tak ingat nama cucu sendiri pun lupa dah. Sebab apa? Pada usia demikian. Dan Al-Imam Abi Syuja' Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kesihatan yang baik, pendengaran dia elok, penglihatan dia elok, dan ingatan dia yang tetap sihat seperti mana orang muda. Apabila ditanya kepada Imam Abi Syuja', apakah rahsianya? Rahsia sehingga dia panjang umur dan sihat. Dan ulama ini menjawab, dia kata, aku menjaga anggota badan ini daripada maksiat pada waktu muda, lalu Allah menjaganya pada masa tua. Ingat, ini pesan adik-adik, jaga anggota tubuh badan kita, penglihatan kita, pendengaran kita daripada waktu muda. Allah Ta'ala akan menjaga dan memeliharanya sehingga waktu tua kita. Itu dia punya tips dia. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga kita. Hidup satu orang ulama adalah berwujudan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Imam Abi Syuja' jawapannya tadi segera mengingatkan kepada kita semua tentang satu riwayat daripada Al-Imam At-Tirmidzi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah bersabda, Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas, apa Nabi pesan? Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, Nabi ajarkan kepada Abdullah bin Abbas, aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Apa pesan Nabi? Nabi kata, ihfazillah, jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Itu pesanannya. Bila kita jaga Allah, Allah pasti akan menjaga dan memelihara kita. Menurut Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, maksud menjaga ihfazillah yahfazka ni, menjaga Allah artinya ialah menjaga semua ketentuan dan hak Allah, juga perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kemudian dia kata perkara-perkara yang mesti dijaga, antaranya selain daripada itu ialah kita kena menjaga salat,
jaga, bersuci dan kewajipan-kewajipan yang lain. Begitu juga janji dan sumpah yang pernah diucapkan, itu juga kena jaga. Dan ia juga dituntut untuk menjaga fikiran, lidah, kemaluan dan seluruh anggota badan daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat menjaga dan memenuhi semua ini bererti telah menghadirkan Allah Taala di depan matanya. Lalu bila Allah Subhanahu wa taala dah hadir di depan matanya, dia akan rasa malu untuk membuat maksiat. Sebab apa? Allah nampak. Allah nampak, dia akan malu untuk melakukan sesuatu maksiat. Dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim daripada Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sesiapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka ia akan menjaga, maka ia akan menjaga kepala beserta isinya, menjaga perut dan kandungannya, dan selalu mengingati maut dan kebinasaan. Sesiapa yang menginginkan akhirat, maka ia meninggalkan kemewahan dunia. Sesiapa yang melakukan ini, maka ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Apabila satu orang melakukan ini dengan baik, iaitu menjaga hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga dirinya sebagai balasan daripada amalan tersebut. Jadi bila dia jaga Allah, Allah Ta'ala jaga dia. Dan ini adalah kerana balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu disesuaikan dengan jenis amalan yang dilakukan oleh hamba. Al-jaza min jinsil amal. Balasan yang Allah Ta'ala beri kepada kita mengikut jenis amalan yang kita buat itu atas dunia. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, penjagaan Allah ini terbahagi kepada dua bentuk. Yang pertama ialah Allah menjaga kemaslahatan dunianya. Allah menjaga kemaslahatan dunia kita sehingga tubuhnya selalu sihat dan kuat. Ini bila Allah Ta'ala jaga kita, jaga kemaslahatan dunia sehingga tubuh badan kita selalu sihat, kuat, jaga. Begitu juga dengan keluarga dan keturunan kita. Satu. Yang kedua, maksud penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah Allah menjaga akidahnya sehingga ia meninggal dunia dalam keadaan beriman. Itu maksudnya. Dan tidak mustahil kedua-duanya diberikan kepada seorang hamba sebagaimana yang menjadi pada diri Al-Imam Abu Suja' rahimahullahu ta'ala di dalam kisah yang kita bacakan tadi. Baik. Kemudian kita nak tengok lagi antara contoh-contoh kisah-kisah ulama-ulama silam yang lain. Beberapa ulama. Setelah mengkaji lebih lanjut, kata tuan kita, dia menemukan bahawa keutamaan ini ternyata bukan sahaja diberikan kepada Al-Imam Abu Suja', bahkan kepada beberapa tokoh ulama-ulama yang lain yang pernah melalui pengalaman yang sama, yang serupa seperti mana Al-Imam Abu Suja'. Salah seorang daripadanya ialah Al-Imam Abu Tayyib Tahir bin Abdillah At-Tabari. Sebagaimana terdapat di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, menceritakan bahawa beliau hidup sehingga usia 102 tahun. Namun tidak berkurang hafazannya dan kekuatan tubuhnya walaupun sedikit. Walaupun meningkat usia umur, tapi ingatan hafazannya masih kuat. Kita pun kalau daripada muda kita jaga hafazan kita kuat, insya-Allah sehingga sampai kita tua, kita akan jaga hafazan. Hafazan kita, ingatan kita akan kuat sampai ke tua. Apabila ditanya kepada beliau bagaimana tidak, beliau menjawab, bagaimana tidak, aku tidak pernah bermaksiat dengan salah satu daripada anggota tubuhku juga. Jadi dia menjaga seluruh anggota tubuh badan dia. Allah Ta'ala memelihara dan menjaganya. Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Isfahani meriwayatkan dalam kitab Hilyatul Awliya daripada Abu Abdillah Al-Hashimi, aku berziarah ke rumah Tawus bin Kisan
satu orang ulama tabi'in yang berada di Yaman. Tiba-tiba anaknya keluar untuk menyambut kedatanganku. Beliau seorang yang sangat tua. Aku bertanya, apakah engkau Tawus? Ia menjawab, bukan, aku anaknya. Aku berkata, jika engkau ini anaknya, pasti Tawus satu orang yang sudah nyanyuk. Ia menjawab, seorang alim tidak akan pernah nyanyuk. Ini antara contoh-contoh tokoh-tokoh ulama-ulama yang hebat. Baik. Apabila kita renungkan perkara ini dengan lebih mendalam, sebenarnya logik untuk perkara tadi sangatlah sederhana. Setiap alat yang diciptakan untuk tujuan tertentu, keadaannya akan tetap terjaga dengan baik selagi mana ia digunakan dengan tujuannya yang betul. Namun apabila ia telah berlaku penyelewengan, penyimpangan daripada tujuan tersebut, maka kerosakan akan cepat sekali menimpanya. Sebagai contoh, kita zaman hari ini, subhanallah, zaman dah canggih, zaman teknologi hebat, zaman media sosial, zaman semua orang pakai handphone Android dan sebagainya, zaman dunia di hujung jari, handphone kita, laptop kita, apa saja alat elektronik yang kita miliki. Kalau kata handphone, sebab semua kita ada handphone ni. Apabila digunakan dengan tujuannya yang betul, sesuai dengan tujuan penciptaannya, iaitu untuk memudahkan manusia dalam pekerjaan, dalam kita nak berkomunikasi, dalam kita nak berhubung dan sebagainya. Tu kalau kata handphone. Kalau kita laptop, komputer, kita nak buat urusan kerja kita nak simpan data dan sebagainya, maka keadaannya itu akan lebih baik dan tahan lama bila kita buat, jaganya dengan betul. Dan keadaan ini berbeza. Kalau kita salah guna, seringkali untuk permainan, dia kata, dan membuka laman-laman web lucah dan di dalam internet, maka komputer ataupun handphone yang sering disalahgunakan seperti ini akan mengandungi pelbagai virus. Dia akan mengandungi pelbagai virus yang akhirnya ia akan mengganggu kerja alat ini, bahkan suatu hari nanti ia akan memadamkannya sama sekali. Sebab salah guna. Begitu juga dengan tubuh badan manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tubuh badan kita ini sebagai alat untuk kita menyembahnya, untuk kita menyembah Allah dan menjadi khalifah di atas muka bumi. Itu tujuannya. Selagi mana kita menggunakan seluruh anggota tubuh badan kita ini sesuai dengan tujuan, maka keadaannya akan terus terjaga dan terpelihara. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Namun apabila seseorang yang menggunakannya itu menyimpang daripada tujuan asal, lalu dia mengikut nafsu dan memperbanyak melakukan perbuatan maksiat, maka kerosakan itu akan berlaku cepat kepada kita. Jadi jaga tubuh badan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, akal fikiran kita. Oleh itulah kita melihat pelbagai penyakit yang mana yang menimpa di atas orang-orang yang menyimpang daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana mereka ni suka melakukan perbuatan maksiat. Maka Allah Ta'ala berikan penyakit-penyakit dan ujian ini kepada mereka. Sebahagian daripada penyakit ini belum ditemui penawar ubatnya sehinggalah pada hari ini. Baik. Orang yang tidak menjaga dan memelihara Allah Azza wa Jalla. Bila pesan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, Nabi sebut, ya gulam, wahai budak, wahai anak, ihfazillah. Nabi pesan, jagalah Allah. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga dan memelihara kamu. Sesiapa yang mengabaikan Allah Subhanahu Wa Taala waktu mudanya, Allah Taala akan mengabaikan hidupnya pada waktu dia tua. Gitu ya. Siapa yang jaga Allah pada waktu muda, Allah akan menjaga dia sampailah waktu dia tua. Balasan Allah Subhanahu Wa Taala selalu disesuaikan dengan amalan yang dilakukan oleh hambanya.
Siapa yang memuliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Itu dia punya sifirnya. Dan sesiapa yang mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabaikannya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, dia bercerita bahawa satu hari ada satu orang ulama salaf melihat seseorang yang sudah tua sedang mengemis dan meminta-minta. Dia berjalan, dia tengok ada satu orang tua ni suka meminta-minta dan mengemis. Mana susahlah hidup dia. Dah tua, meminta-minta dan pergi mengemis. Jadi kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, bila dia cerita satu orang ulama salaf tadi melihat ada satu orang tua yang sedang mengemis dan meminta-minta kepada manusia. Apa dia kata? Ulama ini kata kepada dia, orang ini mengabaikan Allah Subhanahu wa taala pada waktu mudanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabaikannya pada masa tua. Ingat, kalau kita mengabaikan Allah daripada waktu muda, Allah akan mengabaikan kita sampai waktu tua. Sebab itu muda-muda inilah nak beramal. Waktu muda inilah nak buat baik. Moga-moga dengan berterusan amalan kita, istiqamah kita jadi baik. Jadi baik ini tuan-tuan jangan tunggu sampai tua, 60 baru nak berubah, 60 baru nak bertaubat. Kerana ramai yang dijemput oleh malaikat maut. Jangan tunggu tua baru nak bertaubat. Kerana ramai yang dijemput oleh malaikat maut ketika masih muda. Jangan tunggu sakit baru nak bertaubat kepada Allah. Kerana ramai yang dijemput oleh malaikat maut ketika masih sihat. Jadi jangan tunggu pada usia tertentu, nak tunggu pencen baru nak berubah, baru nak bertaubat, baru nak datang masjid, baru nak duduk dalam majlis ilmu. Takut usia umur kita tak sempat sampai 60 tahun, tak sempat pencen, meninggal dulu. Meninggal lawan. Ini yang kita takut, yang kita bimbang. Jadi bila daripada muda kita jaga amalan kita, jaga solat kita, insya-Allah sampai ke tua. Sehingga anak cucu keturunan zuriat kita. Sebab itu dalam doa, bila kita baca Rabbi ja'alna muqimas salah, ya Allah jadikanlah kami ini di kalangan orang yang mendirikan sembahyang. Doa ni baca tuan-tuan, amalkan. Kalau seorang Rabbi ja'alni muqimas salah, muqimas salah, muqimis salah. Kalau seorang minta muqi, Rabbi ja'alni. Kalau seorang lah. Kalau ramai, minta Rabbi ja'alna. Ya Allah, jadikanlah kami ini di kalangan orang yang menjaga, mendirikan sembahyang. Wa min dzurriyyatina, dan juga bukan setakat diri kita. Minta supaya kita ni dan zuriat keturunan kita, Allah Ta'ala jadikan mereka yang sentiasa mendirikan sembahyang, menjaga sembahyang. Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan kami, terimalah doa permintaan kami. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita dan zuriat keturunan kita, anak-anak kita, isteri kita, ahli keluarga kita semua di kalangan mereka yang menjaga solat. Solat ni adalah tiang agama dan perkara yang pertama yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila orang pergi masjid, orang pergi surau, orang nak buat apa? Sembahyang. Itu tujuan utamanya. Orang tanya, Ji, kenapa nak pergi masjid apa? Sembahyang. Tujuan utama orang pergi masjid orang nak sembahyang. Pergi surau, orang nak sembahyang. Sebab itu masjid, surau, tempat ibadah kena cantik, kena bersih, sebab orang nak datang sembahyang. Keselesaan, alhamdulillah,
Kita duduk dalam surau yang selesa, ada aircon, kapet cantik, semua cantik, selesa. Jadi orang nak sembahyang, nak buat ibadat, rasa seronok. Ini kalau masuk tengok dengan Allah SWT tak selesa, dengan kapetnya lama dan sebagainya, pi pula tempat wuduk. Ini juga penting, tandas. Sebelum orang nak solat, tempat ni orang akan pergi, tandas dan tempat wuduk. Ini orang akan pergi ke masjid. Masjid, kalau dia dah wuduk di rumah, dia terus masuk sembahyang lah. Kalau dia tak wuduk lagi, dia akan pergi ke tempat wuduk. Jadi sampai masjid, tempat mana dia pergi dulu? Tempat wuduk. Ataupun dia akan ke tandas. Jadi tandas dan tempat wuduk mesti bersih dan cantik. Baru orang tengok ibadat, nak buat ibadat, rasa seronok, tandas bersih, tempat ambil wuduk cantik. Ni tempat ambil wuduk, paip dia tu sampai parah lutut. Pak Haji tu jenuh nak tunduk, nak ambil wuduk sana. Kan? Tak munasabah tempat ambil wuduk punya rendah, dia nak tunduk lagi dengan sakit slip disc lagi apa semua habis tuan-tuan. Jadi buat yang sesuai, yang cantik. Begitu juga tandas. Masuk tandas, kepala paip hilang. Kan? Getah ada. Lepas buang air kecil, air besar, buka paip, nak buka paip tak ada air, tak ada. Kelang kabut pula waktu tu. Jadi habis rosak. Jaga tandas, bagi bersih, bagi cantik. Kita nak sembahyang, masuk dalam masjid, dapat masjid yang cantik, yang indah, yang selesa. Itu semua untuk membantu kita dalam kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suasana yang cantik, bersih, barulah dapat ketenangan, khusyuk kita bila kita nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga itu tempat-tempat ibadat, tempat kita nak pergi berwudu, kita nak ke tandas. Ni kan diri kita sendiri. Kalau di sekeliling kita pun dituntut untuk cantik dan bersih, apatah lagi diri kita. Sembahyang, mai pakai pakaian yang cantik, bersih. Supaya apa? Supaya kita nak sembahyang, ini kita nak sembah Allah. Jadi pakai pakaian yang elok, pakai pakaian yang cantik waktu kita nak solat. Ini pakai kain plekat jenis tarik sekali naik balik, jenis macam spring dekat belakang tu. Dia pakai plekat zaman bila tak tahu. Kan? Begitu juga dengan pakaian jubah, pakai bagi elok, nampak bersih. Orang tengok tu, orang Islam ni cantik, bersih. Ini tengok pakai pakaian selekeh, kata zuhud. Zuhud tu faham maksud zuhud bagi elok. Di kamu kata zuhud pakai selekeh biar busuk. Sebab apa zuhud? Sebab apa busuk ni? Zuhud itu tak betul. Sembahyang ni kena pakai bagi cantik, bagi wangi-wangi, bagi elok. Ni atas alasan zuhud. Dia sendiri tak faham apa yang dimaksudkan dengan zuhud. Ulama dulu zuhud macam mana, hang zuhud macam mana, bagi faham, biar bagi kemah dan cantik. Islam adalah satu agama yang cantik. Allah Ta'ala tu maha cantik. Allah Ta'ala tak terima melainkan yang elok-elok, yang baik saja. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi marilah sama-sama kita menjaga amal ibadat kita, jadi orang yang baik daripada muda ni. Mudah-mudahan kebaikan itu akan berterusan sehingga hari tua kita. Jaga Allah pada waktu muda, Allah Ta'ala akan jaga kita. Allah Ta'ala akan jaga kita sehinggalah hari sampai ke hari tua kita. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, agar kita dapat menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjaga larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan sikit sebanyak peringatan yang ringkas ini ada manfaat dan kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل وهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Allah Subhanahu